Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Lukas edisi tengah hari 15 Januari 2021 bersama saya Hafizah Munirah Maharab. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak menghormati dan akur dengan proklamasi darurat yang diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dalam usaha negara memerangi wabak COVID-19. Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, pengisytiharan darurat sehingga 1 Ogos depan dilakukan berdasarkan undang-undang yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Menurutnya, pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12 akan dilangsungkan apabila perintah darurat berkenaan ditarik balik oleh Yang di-Pertuan Agong. Bercakap ketika ditemui media selepas melawat mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Kampung Segedup pada Khamis, beliau memberitahu Yang di-Pertuan Agong boleh menarik balik pengisytiharan darurat itu sekiranya penularan wabak COVID-19 dapat diputuskan dan keadaan semakin pulih. Tempoh mandat Kerajaan Sarawak ketika ini adalah sehingga Jun 2021. Dalam peritu, Ketua Menteri memberitahu mangsa-mangsa banjir yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS agar mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi mengelak penularan wabak COVID-19. Jelasnya lagi, banjir yang melanda Sarawak sejak 2 hari lalu adalah disebabkan pertembungan hujan lebat dengan air pasang besar. Saya difahamkan oleh meteorologi bahawa hujan lebat ini akan berlaku dalam masa seminggu ini, dan selepas itu mungkin peak tide turun, dia akan mungkinlah, kita tak boleh berjanji, tetapi kemungkinan ia akan reda. Jadi dalam masa seminggu ini saya mintalah rakyat untuk berwaspada. Dalam masa yang sama, wartawan UKAS sempat menemu bual ketua kampung dan mangsa banjir yang terkesan akan bencana banjir yang melanda di kampung tersebut. Saya berharap agar pihak kerajaan negeri dapat memberi bantuan yang seadanya, seperti memberi sumbangan kepada yang terkena banjir seperti tahun-tahun yang lepas. Kami nyelamat hidup aja. Kami masih ada diam di rumah ya, dan nyelamat barang kami aja. Mana yang penting aja selamat, lain-lain semua lah, hilang lah, semua siapa selamat lagi lah. Barang sudah hilang semua masak tu. Beralih ke perkembangan banjir semasa di negeri ini, dengan seramai 4,222 mangsa banjir masih ditempatkan di 49 pusat pemindahan sementara setakat jam 8 pagi Jumaat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memberitahu kesemua mangsa yang dipindahkan terdiri daripada 1,127 buah keluarga. JPBN Sarawak menambah 4 bahagian yang terjejas iaitu Kuching, Kota Samarahan, Serian dan Miri dengan Kuching merekodkan jumlah mangsa tertinggi iaitu seramai 2,865 mangsa. Ia diikuti dengan mangsa banjir di Serian iaitu seramai 1,014 mangsa, seterusnya Kota Samarahan 314 mangsa dan Miri dengan 29 mangsa. Manakala di Seri Aman, kebanyakan penduduk di beberapa kampung yang berisiko banjir telah membuat persiapan bagi menghadapi bencana itu. Fenomena air pasang besar dan cuaca hujan mengakibatkan kawasan rendah termasuk Kampung Hilir, Kampung Tengah dan Kampung Hulu Seri Aman dinaiki air. Tinjauan pada Khamis sehingga 7.30 malam Khamis mendapati beberapa kawasan mula dinaiki air. Penduduk juga akan dinasihatkan agar segera dipindahkan jika keadaan banjir semakin buruk. Dalam perkembangan lain, Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing menggesa orang ramai di daerah Sebauh yang belum menjalani pemeriksaan saringan COVID-19 untuk tampil hari ini Jumaat di Balai Raya Sebauh. Ujar beliau, ia bagi memudahkan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menjejaki serta mengenal pasti kumpulan yang berisiko dijangkiti wabak itu. We are trying and then we are asking, appealing to all the penduduk there, please come to do the swab test to safeguard yourself on your health, whoever as penduduk di Sebauh.
So please, kalau ini 2 hari, kalau kita tidak sempat, after that you need to go to clinic for that to the swab test. Bercakap kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa bencana bahagian Bintulu, Duta Khas Perdana Menteri ke Republik Rakyat China itu turut menyeru kepada pengamal media agar memberi kerjasama kepada agensi kerajaan untuk tidak menyebarkan berita-berita palsu berhubung wabak COVID-19 di kawasan Bintulu yang akan menimbulkan salah faham. Please give us the helping hand. We work hand in hand together to overcome this COVID sickness in our Bintulu. Jangan nak buat berita-berita bukan-bukan. It will not help us. It will only killing us. Don't create a misunderstanding between our frontliners and rakyat. Laporan berikutnya, kejadian tanah runtuh di Kampung Gersik yang berlaku 2 hari lalu menjadi semakin teruk berikutan hujan yang berterusan. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, kejadian tersebut telah menyebabkan laluan di kampung tersebut putus sepenuhnya dan ditutup. Susulan kejadian itu, beliau memberitahu pihak DBKU akan membina jalan pintas sementara sepanjang 50 meter dalam masa terdekat. Akan memandangkan bahawa lorong 3 itu telah putus sepenuhnya dan memang jalan itu telah pun ditutup sejak 2 hari lepas, tidak dibenarkan sebarang kenderaan lalu. Jadi kita telah meminta kerjasama daripada pihak Dewan Bandaraya Kuching Utara untuk membina jalan sementara untuk kegunaan penduduk kampung yang masih berada di kawasan berdekatan. Jadi jalan ini akan dibina dalam masa yang terdekat oleh pihak Dewan Bandaraya Kuching Utara. Jalan itu pendek saja, hanya melibatkan sedikit kawasan tanah sekolah. Kita dapat kerjasama daripada pihak sekolah untuk memberi kebenaran untuk menjadi jalan pintas untuk kegunaan kampung-kampung, penduduk kampung yang terlibat. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat kejadian tanah runtuh di Lorong 3 Kampung Gersik pada Khamis. Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai turut menjelaskan pihak JKR juga telah dimaklumkan untuk meninjau kawasan bukit yang berdekatan bagi mengelak kejadian sama berulang. Dalam hal itu, beliau menasihati masyarakat yang menetap di kawasan lereng bukit dan atas bukit untuk sentiasa berwaspada. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berjaga-jaga dan berwaspada lebih-lebih lagi di kawasan dilanda banjir. Sekiranya keadaan dilihat bertambah teruk, bersedia untuk berpindah dan patuhi arahan pihak berkuasa. Salam UKAS.